A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para penonton dan pendengar live cerita seram Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Profile akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Mimin Alibaba. Kisah yang bertajuk Margarita dan Florence. Siapakah dia, Margarita dan juga Florence? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jebat derhaka, terima kasih kerana sudi hadir. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba aku teringat beberapa kisah yang terjadi di bilik satu ketika baru dibuka sekitar tahun 2013 dulu. Seperti sedia maklum, bilik satu ni mempunyai 1001 kisah misteri dan seram. Kenapa? Okey. Kisahnya berbunyi begini. Kami pernah menerima kemasukan 2 orang pesakit baru yang merupakan adik-beradik. Masing-masing berumur dalam lingkungan 80-an. Berasal dari luar negara. Yang si kakak bernama Margarita dan adiknya pula bernama Florence. Keduanya tak berkahwin dan sebelum ni dijaga oleh anak saudara mereka yang bertugas di sinilah, di Malaysia ni. Memandangkan keduanya sudah agak uzur, maka anak saudara mereka ni mengambil keputusan untuk menempatkan mereka ni di pusat jagaan kami untuk pemerhatian dan jagaan rapi. Margarita seorang yang peramah, walaupun dah nyanyuk tapi mesra dengan pesakit lain dan jururawat lah. Manakala Florence ni pula, karakter beliau ni agak pendiam dan suka menyendiri. Menurut anak saudara mereka, Florence ni memerlukan lebih perhatian memandangkan beliau tak berdaya untuk menguruskan diri sendiri berbanding Margarita. Pada malam tu, kata Mimin, aku bertugas bersama Haini dan Syira. Di awal waktu, tak ada apa-apa kejadian aneh berlaku dan kami buat kerja macam biasalah. Ketika tu kami mempunyai 4 orang pesakit di bilik tersebut. Dan pada malam tu juga, Haini merupakan jururawat incas bilik 1 dan dikehendaki memantau pesakit-pesakit di bilik tu. Kejadian bermula pada jam 2 pagi. Jadi kita dengar, dia dengar bunyi call bell berbunyilah. Tertera call bell tu nombor katil Florence. Jadi si Haini ni bergegas dalam menghala ke bilik tersebut. Tak lama kemudian Haini kembali semula ke kaunter jururawat. Jadi katanya, Florence nak apa? Nak apa Haini? Tanya Syira. Dia tidur lah. Rosak kot call bell tu, ujar si Haini. Syira seraya memandang wajah aku, kata Mimin sambil mengangkatkan kening. Macam itulah kan. Aku cuma mengangguklah tanda memahami maksud Syira tu. Sebenarnya kami sudah sedia maklum perkara tersebut, tapi tetapi bukan si Haini. Sebab si Haini ni merupakan deployed nurse, kira macam nurse tambahan lah dari tingkat 4, kerana ward kami ni kekurangan staf pada waktu tu. Tak lama selepas tu, call bell berbunyi lagi. Dan sekali lagi tertera nombor katil Florence. Aku dan Syira segera membuntuti Haini menuju ke bilik 1. Ketika sampai di bilik tersebut, aku lihat Margarita berdiri betul-betul di sebelah katil Florence. Jadi aku pun cakaplah, Margarita, what are you doing here? Why you not sleep at this time?
Maksudnya kan, Margarita, awak buat apa kat sini? Kenapa awak tak tidur lagi sekarang? Soal aku sambil peluk bahu si Margarita ni lah. Jadi apa kata Margarita? I tried to stop the alarm because that kid used to pay it. She disturbed my sister. Kata Margarita, saya cuba matikan penggera tu kerana budak perempuan tu suka bermain dengan alat ni katanya. Kata Margarita, dia ganggu adik saya katanya. Kata Margarita dia selimutkan si Florence, adik dia ni. Haini segera memimpin Margarita kembali ke katil. Ketika tu Margarita rancak bercerita mengenai seorang kanak-kanak perempuan dekat bilik tersebut. Jadi Shira minta Margarita kembali menyambung tidurnya lah, kerana jam dah menunjukkan pukul 2.45 pagi. Jadi malam esoknya, terima kasih ABC. Malam esoknya sekali lagi kami bertiga bertugas bersama-sama. Pada pukul 1 pagi, kami dikejutkan dengan bunyi call bell dari bilik 1. Tertera katil nombor 1 di skrin CCTV. Mungkinlah Margarita nak pergi tandas lah kot, kan, kata aku. Lalu aku pun bingkas bangun dan menuju ke bilik tersebut. Jadi katanya macam ni. Nurse, I can't sleep. That kid keep playing around and making noise. Katanya, saya tak boleh tidur, kanak-kanak tu sedang bermain dan membuat bising. Ujar Margarita sebaik saja melihat aku, si Mimin ni, menghampiri dia. Jadi Mimin pun memandang di sekeliling bilik. Keadaan senyap dan agak dingin kerana hujan renyai dekat luar. Tiba-tiba bulu roma aku meremang, kata Mimin. Okay Margarita, I will accompany you now and please try to sleep. Kata Margarita. Dia kata, okeylah Margarita, saya akan temankan awak dan cubalah untuk tidur. Pujuk si Mimin lalu duduk di sisinya sambil menggenggam tangan Margarita. Perlahan-lahan Margarita melelapkan mata tanpa melepaskan tangan si Mimin ni. Ketika tu aku juga mengantuk. Memanglah shift malam kan. Dalam keadaan separa sedar, aku seolah-olah melihat kelibat seorang kanak-kanak duduk di sudut dinding sambil berpeluk tubuh. Ya Allah, seluruh tubuh si Mimin ni lemah longlai kerana kanak-kanak tersebut tak berwajah. Ya Allah. Tak lama selepas tu, kedengaran sayup-sayup. Suara kanak-kanak merintih hiba dan menangis. Namun tak ada kelibat yang kelihatan. Aku cuba untuk bertenang dan membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran yang terlintas di kepalaku. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu aku minta supaya jangan mengganggu aku yang tengah bertugas dan pesakit aku ni yang sedang tidur. Tak lama selepas tu, suara tu hilang dan keadaan kembali sunyi sepi. Aku gagahkan diri untuk melangkah keluar dari bilik tu setelah memastikan Margarita tidur dengan nyenyak. Pada pukul 4 pagi, aku mengajak si Haini dan Shira melakukan rondaan dan sekaligus menukar lampin pakai buang pesakit. Setelah selesai di kubikel akut dan separa akut, jadi kami pun menghala ke bilik 3, bilik 2 dan kemudian bilik 1. Tengok tu tanggungjawab seorang jururawat. Ketika sampai di bilik 1, pesakit katil nombor 3 minta bantuan untuk ke tandas. Nurse, saya nak pergi tandas lah, nurse. Boleh tak? Boleh, kata dia orang lah kan. Jadi Haini segera membantu pimpin pesakit tersebut untuk ke tandas.
Manakala aku dan Syira pula memeriksa satu persatu lampin pakai buang pesakit lain, termasuk Margarita dan Florence. Ketika tu pula Syira pergi ke arah katil pesakit nombor 4. Syira tak banyak bercakap waktu tu dan segera menyelesaikan tugas dia. Ketika semuanya dah selesai, Syira minta kebenaran untuk ke tandas. Kata Syira, "Aku nak ke tandas sekejap ya." Tanpa memandang aku dan Haini, dia segera masuk tandas di bilik tersebut. Belum pun sempat aku menyuruh dia ke tandas staf di belakang, pintu ditutup rapat. Kedengaran bunyi paip air dibuka. Jadi aku dan Haini keluar dari bilik tersebut tanpa menunggu Syira lah kan. Takkan kita nak tunggu pula kan. Ketika sampai di kaunter jururawat, Astaghfirullahalazim, ya Allah, alangkah terkejutnya kami. Korang tahu tak kenapa kami terkejut? Kami melihat Syira sedang tidur di kaunter. Berderau darah ketika tu. Jadi Haini ni dia merapat dengan aku dan segera memegang tangan aku kerana takutlah. Bukankah Syira bersama-sama kami buat rondaan sebentar tadi kan? Dan minta kebenaran untuk ke tandas. Jadi si Haini ni kejutkan Syira. Syira, bangun Syira, bangun. Jadi ketika tu kami pun berdua hanya berserah sama ada yang tidur tu Syira atau yang sebaliknya. Oh Allah. Jadi Syira bingkas bangun sambil gosok kedua belah mata dia. Syira pandang ke arah aku dengan Haini. Kata Mimin, pukul berapa dah? Jom kita ronda. Hai, dah habis ronda pun kau tidur nyenyak. Malaslah kami nak kejut, ujar aku seraya memandang ke arah Haini di sebelah aku. Jom teman aku pergi bilik 1. Pinta si Haini lalu menarik tangan aku sambil diikuti oleh Syira. Jadi ketiganya pergi ke bilik 1. Sebenarnya diorang ni pergi ke bilik 1 ni kenapa tau? Macam ni. Kami kembali ke bilik 1 ni untuk memastikan semuanya dalam keadaan yang baik. Ketika tu aku dan Haini hanya ingin memeriksa tandas yang diguna oleh Syira sebentar tadi. Apabila dibuka tandas tu, diorang nampak tandas tu kering dan tak ada tanda-tanda yang telah digunakan oleh sesiapa. Jadi kami juga periksalah semula lampin pakai buang para pesakit yang kononnya yang telah ditukar oleh Syira sebentar tadi. Astaghfirullahalazim. Sebenar-benarnya masih belum ditukar dan kotor lah kan. Dan kami terpaksa melakukan semula kesemua kerja tu kembali. Kata Mimin Alibaba. Bermakna Syira yang bersama kami melakukan rondaan sebentar tadi bukan manusia. Itu adalah jelmaan klon yang menyerupai Syira, dalam istilah lainnya doppelganger. Nak tahu apa doppelganger? Nanti kita jemput si pengkarya ni naik. Ketika selesai tugas pada pukul 7 pagi, barulah aku dan Haini menceritakan apa yang berlaku kepada Syira dan kejadian kanak-kanak tanpa wajah tersebut. Kita akan tunggu kisah yang kedua nanti. Sekian. Terima kasih.